Pada penghujung 2019, dunia dikejutkan dengan penularan wabak penyakit baru yang dikenali sebagai coronavirus atau lebih dikenali dengan nama saintifiknya iaitu COVID-19. Dipercayai bahawa penyakit ini bermula dari sebuah kawasan di China iaitu di Bandaraya Wuhan. Pertubuhan Kesihatan Dunia atau World Health Organization WHO telah mengisahkan bahawa penyakit coronavirus ini sebagai satu pandemik. Terdapat spekulasi yang mengatakan bahawa penyakit coronavirus ini berpunca daripada pengambilan haiwan liar di pasar makanan laut sebagai sumber makanan. Namun begitu, tidak ada mana-mana pihak yang mampu membuktikan dan mengesahkan bahawa penyakit coronavirus itu telah berpunca daripada pengambilan makanan haiwan liar. Di Malaysia, penularan wabak penyakit coronavirus ini telah pun bermula pada tarikh 23 Januari 2020. Kes pertama di Malaysia melibatkan 3 orang warga China yang telah pun masuk ke Malaysia melalui Johor setelah tiba di Singapura. Sejak dari itu, Malaysia telah pun menunjukkan peningkatan mangsa-mangsa wabak penyakit COVID-19 ini yang begitu mendadak. Malaysia telah melakukan berbagai cara untuk menyekat penyebaran wabak penyakit COVID-19 ini. Antaranya adalah dengan melakukan Perintah Kawalan Pergerakan di mana ia telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merupakan organisasi yang bertanggungjawab dalam menangani masalah penyakit COVID-19 ini. Berikut merupakan analisis SWOT yang telah digunakan sepanjang pandemik coronavirus. Sejurus setelah mengenal pasti bahayanya virus ini, KKM telah menambah alat imbasan suhu badan di pintu masuk negara sekaligus telah menetapkan sebanyak 26 buah hospital sebagai tanda kesiapsiagaan bagi menangani kes nasyaki jangkitan COVID-19. Selain daripada itu, pihak kerajaan Malaysia juga telah menggantung sementara kemudahan imigresen terhadap rakyat Cina dari bandar Wuhan untuk masuk ke negara ini. Seterusnya, tindakan berani Perdana Menteri ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang bersesuaian dengan Ketetapan Pertubuhan Kesihatan Dunia telah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan bermula 18 Mac 2020. PKP adalah merupakan usaha bagi membendung penularan wabak virus COVID-19. Sesungguhnya pihak berkuasa amat tegas dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah ditetapkan, di mana sesiapa sahaja yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan ini akan diseret dan dihadapkan ke mahkamah. Akibat daripada tindakan berani, PKP ini juga telah mendatangkan kemudaratan terhadap negara Malaysia dari segi ekonomi khususnya. Bukan sahaja petugas kesihatan tetapi pegawai bomba juga telah dibekukan cuti mereka. Pada 7 Mac 2020, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham menerusi aplikasi WhatsApp telah mengesahkan isu tular pembekuan cuti semua pegawai dan kaki tangan Hospital Sungai Buloh sebagai langkah kesiapsiagaan menangani isu membanteras COVID-19. Arbityanatan Expo Kerajaan Negeri Johor mendedahkan 11,110 orang individu pekerja dikurangkan gaji dan 1,443 diberhentikan manakala 180 berhenti secara sukarela. Rentetan daripada itu, terdapat banyak individu yang kehilangan kerja kerana nama mereka terpaksa digugur senarai oleh syarikat kerana tidak mampu membayar gaji ataupun tiada keuntungan. Sementara itu, Ketua Zon Kuching JBPM Henry Ardiman Shah mengatakan kebanyakan cuti anggota bomba Kuching telah dibekukan demi memastikan anggotanya bersentiasa berada dalam keadaan
bersedia untuk berkhidmat ketika diperlukan. Walau bagaimanapun, terdapat 8 kes kebakaran rumah panjang di Sarawak sepanjang Januari hingga Mei akibat kepada aktiviti memasak pada masa lapang ketika mematuhi PKP. Jadi analisis SWOT yang seterusnya adalah merupakan opportunities yang dalam bahasa lainnya ini yang merupakan peluang. Jadi analisis ini bermaksud mengenal pasti faktor luaran yang berpotensi dapat memberi kelebihan kepada sebuah organisasi atau syarikat. Jadi antara contoh analisis ini adalah di mana walaupun negara kita berhadapan dengan berbagai jenis krisis disebabkan pandemik COVID-19, namun on the other side, staf-staf kesihatan kita dapat memperoleh pengalaman dalam berhadapan dengan situasi pandemik, dan perkara ini amat berguna sekiranya situasi yang sama, krisis yang sama berlaku di masa depan. Jadi pengalaman ini sangat berharga bagi staf-staf kesihatan ini menimba ilmu pengetahuan, menimba pengalaman for the future reference. Jadi untuk analisis yang terakhir pula ialah threats ataupun dalam masa lainnya ancaman. Jadi analisis ini bermaksud faktor luaran yang didapati mampu menjejaskan syarikat dari segi keuntungan, imej serta masa depan mereka. Jadi contohnya, disebabkan COVID-19 ini berlaku, timbulnya kegagalan dalam komunikasi di antara pentadbiran tinggi dan disebabkan dan menyebabkan berlakunya kekecohan dan salah faham antara antara arahan yang dikeluarkan kepada pelajar universiti terutamanya, dan menyebabkan ramai pelajar universiti yang terkandas tanpa jalan penyelesaian. Dan ini adalah salah satu ancaman yang mana perkara ini menyebabkan pentadbiran tinggi dikritik kerana kegagalan mereka untuk mengeluarkan arahan yang tepat. Pengurusan krisis komunikasi merupakan satu pelan tindakan yang dapat mengelakkan suatu masalah daripada bertambah besar. KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil beberapa peran pengurusan krisis komunikasi bagi mengawal pandemik yang berlaku di negara kita. Antaranya adalah penubuhan pasukan. Penubuhan pasukan sangat penting bagi merangkak gerak kerja dan memutuskan tindakan pantas yang harus diambil bagi mengatasi krisis ini. KKM telah mengerahkan para pegawai, dokter dan semua staf kesehatan yang ada bagi membantu negara dalam menghadapi masalah ini. KKM juga telah dibawa gabungan beberapa pihak lain yang digelar petugas barisan hadapan ataupun frontline yang telah berusaha mengawal pandemik ini. Selain itu, KKM juga telah melaksanakan audit krisis atau menegakkan senario yang bakal berlaku daripada pandemik ini. KKM tidak menunggu lama dalam menangani pandemik ini dengan menasihati kerajaan untuk melaksanakan beberapa kawalan pergerakan. Dengan mencadangkan pelaksanaan PKP, ia dilihat dapat membawa kepada pengawalan pandemik ini sehingga beberapa jangkaan dunia dapat dielakkan. Selain itu, KKM juga telah menghebatkan maklumat yang tepat dan pantas kerana perkara ini penting dan diperlukan oleh rakyat. Rakyat memerlukan maklumat ataupun masa kini data atau berita mengenai COVID-19 pada setiap hari. Oleh itu, KKM telah memberikan maklumat terkini berkaitan COVID-19 dalam sidang media yang dilakukan pada setiap hari pada masa yang sama. Siaran langsung ini juga boleh diakses oleh orang ramai melalui berita di televisi, surat radio, surat kabar, media sosial atau laman web yang khas yang disediakan oleh KKM dalam Telegram. Seterusnya, antara pelan krisis komunikasi KKM yang dilakukan oleh KKM adalah juru cakap. Memiliki seorang juru cakap yang mampu berkomunikasi dengan berkesan merupakan perkara yang paling penting dalam mengurus sebuah krisis. Juru cakap KKM sepanjang pandemik ini adalah Ketua Pengarah Kesehatan Malaysia, yaitu Dr. Nur Hisham Abdullah, yang memiliki keupayaan mengurus mesej secara baik dan tepat. Beliau dipuji kerana menggunakan penampilan yang tenang, jelas dan meyakinkan bagi menyerukan maklumat serta fakta kepada orang ramai mengenai pandemik ini. Kredibiliti Dr. Nur Hisham telah membina kepercayaan dan memberi harapan kepada seluruh warga Malaysia dalam menghadapi pandemik ini. Pihak kerajaan terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah bertungkus lumus dalam membendung penularan pandemik COVID-19. Berbagai langkah telah diperkenalkan seperti Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP sejak 18 Mac 2020 yang merangkumi 4 pasal. Sehubungan dengan itu,
Pelbagai langkah perlu diambil kira bagi mengatasi pandemik COVID-19. Antaranya ialah KKM perlu giat melakukan siasatan dan menjejak kemungkinan penularan COVID-19. Kerjasama antara KKM dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) perlu dipergiatkan untuk penyebaran info dan mengelakkan penularan berita palsu mengenai pandemik COVID-19. Selain itu, denda dan kompaun untuk individu yang ingkar dalam mematuhi PKP hendaklah lebih berat bagi memberi kesedaran kepada individu yang lain. Seterusnya, pihak KKM perlu mengambil khidmat pakar atau menjalin kerjasama dengan negara luar, terutamanya dalam bidang perubatan. Langkah ini penting bagi kaki tangan perubatan negara berkongsi maklumat dalam menangani pandemik COVID-19. Pihak KKM juga harus mengambil semua kaki tangan sektor perubatan seperti jururawat atau doktor yang telah bersara awal. Ini bagi membantu kekurangan kaki tangan yang sedia ada dalam menangani pandemik COVID-19. Akhir sekali, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) seperti mana institusi kesihatan iaitu hospital atau klinik juga boleh menjadi tempat untuk mendapatkan penutup hidung dan muka iaitu face mask dan hand sanitizer. Sekiranya pihak kerajaan mampu memberikan setiap isi rumah berpendapatan bulanan rendah keperluan tersebut dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19.